Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Saya akan mewakili kumpulan saya untuk pembentangan ini, di mana ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Fadli, Filzah, Fatin, Zaril, Nurfain, dan Azri. Di mana bagi kajian ini, kami menyasarkan sektor pendidikan kerana ianya salah satu sektor yang kritikal berkaitan negara ini selain daripada sektor ekonomi dan kesihatan. Di mana bidang pendidikan ini akan difokuskan kepada sektor perguruan dengan menyasarkan salah sebuah sekolah menengah di dalam negara ini. Ini adalah rentetan daripada situasi pandemik global semasa iaitu COVID yang sangat memberi impak kepada semua sudut kehidupan kita. Berbalik kepada organisasi yang dipilih iaitu SMK Ulu Balingian yang terdiri daripada 67 orang tenaga pengajar dan 1,560 orang penuntut. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum Doktor. Saya Filzah 252198. Okey, saya akan bincangkan mengenai sebab utama organisasi ini dipilihlah. Kami memilih sekolah menengah ni kerana gurunya akan terlibat dengan persediaan penting pelajar, geografi dan infrastruktur sekolah serta kawasan sekitar. Sekolah ni juga adalah antara sekolah luar bandar yang berprestasi tinggi, dan untuk melihat apakah kesan pandemik COVID-19 terhadap guru-guru di sekolah ni. Okay, next. Terdapat dua kaedah diagnosis, iaitu yang pertama, kaedah temu bual. Okey, kaedah temu bual ni dijalankan bersifat semi struktur, di mana soalan temu bual ni dia fokus tentang apakah kesan dan halangan yang berlaku kepada golongan pendidik sepanjang tempoh ni lah COVID-19 ni. Dan soalan-soalan pun, contoh soalan dia macam apakah kesan utama yang telah dihadapi oleh para guru sepanjang COVID-19 melanda, adakah guru-guru mampu untuk menghadapi perubahan suasana pembelajaran baru dan sebagainya lah. Okey, tujuan temu bual ni dilakukan adalah untuk melihat sejauh mana pandemik COVID-19 ni memberi kesan kepada bidang tugas guru di sekolah menengah yang kami pilih ni lah. Okey, yang kedua ialah melalui soal selidik. Okey, borang soal selidik kita gunakan untuk mendapatkan maklumat lah mengenai apa yang kita buat kajian ni lah. Antara yang paling kerap digunakan dalam mana-mana kajian lah untuk memudahkan pekaji memahami bagaimana organisasi tersebut menjalankan pentadbiran dan sebagainya. Dengan menggunakan kaedah soal selidik ni, instrumen yang boleh digunakan adalah borang temu bual dan pemerhatian mengikut kesesuaian. Okey, next. Assalamualaikum Doktor, nama saya Fatin Afifah, nombor matrik 260598. Perincian diagnosis bagi SMK Ulu Balingan di Sarawak seperti mana dapat dilihat di paparan skrin melibatkan perincian peringkat organisasi yang terbahagi kepada 3 peringkat iaitu input komponen, reka bentuk dan juga output. Di mana di paparan skrin saja satu boleh kita lihat bagaimana persekitaran kerja dan persekitaran umum boleh mempengaruhi sesebuah organisasi. Yang kedua, persekitaran inilah yang akan menjadikan punca utama yang mempengaruhi cara kerja ahli organisasi utama dalam situasi pandemik COVID-19 kini. Dapat dilihat di situ, di anak panah tu komponen reka bentuk melibatkan kejelasan matlamat, struktur tugas, fungsi pasukan, komposisi pasukan, norma kumpulan dan akhirnya akan menghasilkan output keberkesanan pasukan. Seterusnya, Assalamualaikum Doktor, saya akan
Dengar tak? Teruskan sahabat. Okey, proses analisis data, kaedah kualitatif. Kajian ini dilakukan secara kombinasi kuantitatif dan kualitatif dalam penjelasan menggabungkan kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Moser dan Carlton 1985 mengatakan bahawa penggunaan soal selidik dalam kaedah kuantitatif dan wawancara dalam kaedah adalah amat sesuai bagi penyelidik hanya untuk mendapatkan gambaran dan kesimpulan. Seterusnya, kajian sebenar yang menggunakan kajian kualitatif digunakan untuk mengukuhkan gambaran dan kesimpulan yang diperolehi daripada kajian lapangan yang dilaksanakan oleh pengkaji. Bagi halangan dan perubahan yang dihadapi pula, guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Balingian menghadapi halangan iaitu kurang daya tahan dari segi gangguan emosi, depersonalisasi dan tahap pencapaian peribadi. Antara faktor kurang daya tahan adalah faktor dari segi faktor dalaman iaitu kurang keyakinan diri dan pengalaman mengajar. Dan kedua, faktor luaran iaitu faktor ekonomi, sama ada hubungan antara satu sama lain. Kesan daripada kurang daya tahan akan mendatangkan kesan buruk terhadap guru itu sendiri seperti gangguan emosi. Bidang kerjaya, kesan ini menjadikan guru tidak bersemangat untuk hadir bertugas dan menjadi kurang cergas dalam sesi pembelajaran serta tiada kreativiti dalam tugas. Assalamualaikum Doktor, saya Nur Fain, matriks nombor 260775. Ini adalah langkah mengatasi halangan perubahan. Contohnya adalah mempersiapkan diri dengan mental dan fizikal yang kuat. Peranan ketua jabatan atau pemimpin dalam memberikan arahan kepada pekerja bawahan, sentiasa mengamalkan komunikasi yang berkesan kerana situasi COVID-19 yang berlaku memerlukan ketua jabatan atau atasan untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan. Ianya termasuk menyampaikan arahan dan maklumat terkini serta mematuhi SOP dan peraturan yang terkini yang telah diberikan KKM Kementerian Pendidikan. Jelas kita lihat halangan yang melibatkan proses komunikasi akibat pandemik ini menjadikan proses komunikasi tidak boleh dilakukan seperti biasa. Semua komunikasi dilakukan secara maya. Jadi kemahiran dalam bidang ini sangat diperlukan supaya segala kerja yang melibatkan urusan atas talian dapat dijalankan dengan lancar. Secara kesimpulannya, kajian ini boleh memberikan impak dan panduan yang sangat bermakna bagi pelbagai pihak walaupun bukan dari kalangan warga pendidik. Hasil daripada kajian menunjukkan masalah kurang daya tahan dalam kalangan guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Balingan ini tidaklah begitu membimbangkan. Walaupun berdepan dengan perubahan sistem pembelajaran akibat daripada pandemik COVID-19, guru-guru ini mampu menghadapi segala pembaharuan yang diperkenalkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami, Doktor.